Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita duka cita daripada Daim Zainuddin. Selepas beberapa hari beliau didakwa di mahkamah kerana tindakan ataupun kerana dakwaan tidak atau gagal mengisytiharkan 70 harta beliau. Kali ini beliau dapat lagi satu berita duka cita yang mana dikatakan pertuduhan terhadap Daim semalam mungkin bukan yang terakhir. Kita sangkakan itu ialah pertuduhan terakhir dan satu-satunya untuk Daim Zainuddin. Dan kita sangkakan itulah kesalahan muktamad atau mutlak yang didakwa terhadap Daim Zainuddin. Namun demikian, meskipun pendakwaan itu yang melibatkan 70 harta yang dikatakan oleh ramai netizen sebagai harta yang 7 keturunan makan pun tak habis, akhirnya satu lagi pendedahan bahawa Daim Zainuddin mungkin akan menghadapi pertuduhan yang lain. Kali ini pertuduhan apa pula? Pertuduhan terhadap hartawan Daim Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta. Mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain, yaitu salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Daim diheret ke mahkamah semalam. Menurut skop, siasatan terhadap Daim dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, salah guna kuasa untuk suapan, dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Penggubahan Wang Haram. Selepas pertuduhan semalam yang dibuat di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM, siasatan kami terhadap Daim diteruskan untuk kes-kes yang lain, katanya. Daim semalam dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta, merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah, serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkerusi roda dan kini buta sebelah mata, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Menteri Perdana Menteri iaitu Menteri Mahathir Mohamad menyerang pentadbiran Anwar Ibrahim yang didakwa menekan pengkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musang berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Saham Avilion jatuh lebih 5%. Sementara itu, pertuduhan terhadap Daim semalam memberikan kesan kepada harga saham Avilion Berhad yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak Daim iaitu Dani. Media melaporkan bahawa Avilion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Daim dalam pertuduhan di mahkamah semalam. Pada 10.30 pagi tadi, harga saham Avilion jatuh 0.05 sen, 8.3% kepada 5.5 sen, meneruskan prestasi tidak menentu sejak mencapai kemuncak 78.5 sen pada 2011. Avilion adalah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat dalam perniagaan pelancongan, hotel dan hartanah. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan daripada SPRM ini bahawa Daim Zainuddin masih disiasat di bawah beberapa siasatan yang lain yang melibatkan penggubahan wang haram dan juga salah guna kuasa, ini memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada Daim Zainuddin. Merdeka kata, yes, keep the charge coming, it must, katanya. Long way go to go in court, kata beliau lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua? Petang ini kita nak belajar satu pepatah, yaitu kerana mulut badan binasa. Kerana hati yang terlalu mendendam atau kerana hati yang terlalu marah tidak dikawal, maka badan pun binasa. Itu terjadi hari ini. Terbukti orang yang tak mampu mengawal mulut, tak mampu mengawal lidah, tak mampu mengawal fikiran dan hati, berdendam keterlaluan, boleh mengundang padah. Petang ini akhirnya lelaki yang pernah viral di seluruh Malaysia yang kononnya mahu menawarkan 5 juta ringgit Malaysia untuk membunuh Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia, akhirnya menangis apabila mendengar hukuman yang dijatuhi kepada beliau. Hukuman yang dijatuhkan kepada beliau ialah penjara 6 bulan. Itulah saya dah kata awal daripada siaran tadi, yaitu kerana mulut badan binasa. Lelaki ini beberapa bulan yang lepas tular kerana tindakan beliau yang mana telah pun menulis dalam satu hantaran di Facebook menawarkan 5 juta ringgit untuk bunuh Anwar. Lalu sekarang ini menangis pula dijatuhi penjara 6 bulan. Mulanya seakan-akan menjadi hero. Ditepuk tangan, dapat pujian melambung tinggi ke langit, entah sampai ke mana. Tapi akhirnya apa jadi? Rupa-rupanya pengecut juga. Sudah dibacakan penjara 6 bulan, menangis. Nah, jadi sesal kemudian tidak berguna lagi. Kena berhati-hati. Lelaki ini seorang pemandu lori terkejut dan menangis lepas Mahkamah Session di sini hari ini menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kerana membuat hantaran mengancam di TikTok untuk membunuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun lalu. Hakim N. Priscilla Hamalini menjatuhkan hukuman itu ke atas Faizal Muhammad, 35 tahun, selaku orang kena saman selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa melalui perkhidmatan aplikasi TikTok menggunakan nama profil Jayadani 89 di pautan TikTok secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang mengancam sifatnya. Hantaran itu dibuat dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain yang dibaca pada 12 tengah hari 26 November 2023 di sebuah kondominium di Jalan Tong Shin di sini. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 3 Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan diteruskan selepas sabitan jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Liana Nur Akmal berkata, hantaran yang dibuat oleh LKS adalah tidak wajar dan bersifat mengancam. Selain perlu lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Saya mohon OKS dikenakan hukuman setimpal supaya satu mesej pengajaran dapat diberikan oleh OKS dan masyarakat, katanya. Faizal yang tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia yang baru mendapat pekerjaan lain dan berpendapatan 2,000 sebulan perlu menanggung 2 anak berusia 7 dan 8 tahun serta ibu yang menghidap sakit jantung. Isteri tidak bekerja, saya ada banyak hutang yang belum dibayar dan kelengkapan sekolah anak tak beli lagi. Oleh itu, saya mohon mahkamah bagi tempoh untuk bayar denda kerana saya gaji dalam 5 atau 6 hari bulan, katanya.
Sebelum ini, media melaporkan pemilik akaun TikTok yang melakukan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri ditahan polis di Jalan Padang Tembak, Kota Bahru, Kelantan. Pemilik akaun itu sebelum ini membuat naik video menawarkan 5 juta ringgit kepada sesiapa yang menembak mati Perdana Menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik. Bagaimanapun, video berkenan sudah dipadamkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.